Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Ulasan Apa Selepas Menghadap Agong. Kabar angin yang berlegar di media arus perdana maupun media sosial sejak Ahad sedikit sebanyak memberi bayangan akan ada sesuatu yang berlaku dalam arena kepimpinan negara ini. Barangkali tukar kerajaan atau sebarang kemungkinan yang diharapkan sekalian rakyat sejak Kerajaan Perikatan Nasional PN mengambil alih daripada Pakatan Harapan PH sejak Mac tahun yang lalu. Laporan itu menyatakan tentang siri mesyuarat membabitkan pemimpin parti-parti politik dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong itu dilaporkan sedang berlangsung selama beberapa hari bermula pada hari ini. Teruskan doa yang baik-baik untuk kepimpinan negara yang kita cintai ini. Berikutan pertemuan ini, rakyat menyandarkan harapan yang tinggi kepada kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk menyelesaikan banyak kemelut yang melanda negara demi kesejahteraan bersama. Suara-suara rakyat semakin gempita kedengaran menzahirkan rasa mereka dengan pelbagai keputusan yang tidak seiringan dengan kepimpinan negara kini yang membuatkan rakyat berasa dipermainkan. Seakan-akan mereka tidak menghormati apatah lagi mengambil peduli tentang rakyat dalam mendepani pandemik yang sangat mencabar ini. Sejak kerajaan diambil alih selama 15 bulan, mereka seolah-olah berasa selesa dengan apa yang telah diperjuangkan oleh kerajaan terdahulu. Walaupun diambil secara bukan melalui pemilihan, mereka tidak meneruskan dasar-dasar yang baik yang telah dipersembahkan oleh kerajaan sebelumnya. Isu pandemik yang tidak nampak jalan penyelesaiannya, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang sangat mencabar bagi pihak guru, ibu bapa dan para pelajar, Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang tidak selaras dengan dalam kalangan menteri yang mengumumkan serta pelbagai lagi keputusan yang tidak selari, apalagi tidak berpihak kepada rakyat sering menjadi bualan di media pada hari ini. Barisan kabinet yang ramai daripada kerajaan sebelum ini juga menjadi topik yang tidak enak dibaca dan peranan mereka yang dilantik seakan tidak nampak fungsinya, belum lagi dikira dengan lantikan-lantikan lainnya. Perkara itu tidak boleh dibiarkan berpanjangan, apatah lagi keadaan negara ketika ini yang sidang parlimennya ditutup sejak sesi berakhir 15 Disember tahun lalu, mengakibatkan isu rakyat tidak dapat dibahaskan dengan tuntas. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said turut kecewa dengan sikap pegawai kerajaan dan anggota kabinet termasuk Peguam Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang mengenai kelumpuhan Parlimen. Kaki tangan Parlimen sepatutnya dianggap sebagai petugas barisan hadapan kerana berperanan membantu memudahkan pentadbiran ketika wakil-wakil rakyat membentuk dasar negara dan sebagai petugas yang menguruskan selok-belok Dewan Rakyat dan Dewan Negara, katanya. Tambahnya lagi, demi menjulang demokrasi, saya menganggap mereka sebagai frontliner, kata Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang. Menolak alasan bimbang penularan COVID-19 dalam kalangan kaki tangan Parlimen kerana petugas termasuk ahli Dewan Negara sepatutnya telah diberikan vaksin. Tegasnya, sebagaimana yang dilaporkan media pada 27 Mei 2021 yang lalu, kerajaan boleh mengurung rakyat melalui lockdown, tetapi kerajaan tidak seharusnya membungkam proses demokrasi. Katanya, kami cukup merana berkompromi dengan hak demokratik dan hak asasi individu kami demi satu krisis kesihatan awam semata-mata. Keadaan rakyat yang sangat semakin terhimpit dengan keadaan barangan, keperluan harian yang meningkat, lockdown, dibuang kerja maupun keadaan lain yang mengganggu berikutan pandemik yang berlaku, maka kabar Yang di-Pertuan Agong berkenan pemimpin parti-parti politik menghadap baginda seakan harapan yang tinggi dizahirkan rakyat di laman sosial mereka. Pada 2 Mei yang lalu juga, Exco Pergerakan Puteri UMNO Fadwa Anwar berkata, hari-hari kedengaran pelbagai isu yang melingkari di negara ini, terutama harga barang yang mencanak naik. Di status Facebooknya, beliau berkata Parlimen merupakan lambang sebuah negara praktis demokratik.
Di situlah wakil yang telah dipilih oleh rakyat berbincang dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah rakyat dan negara. Katanya, politik ini untuk rakyat, bukan soal siapa kerajaan, siapa pembangkang. Politik juga bukan perniagaan, tiada istilah untung rugi. Jika politik bagus, rakyat senang negara maju. Jika politik ke laut, rakyat susah negara mundur, sifir mudah, katanya. Oleh yang demikian, beliau menggesa ahli parlimen dibuka, agar parlimen dibuka dan bersidang seperti biasa. Katanya, kalau takut sangat sebab 60% ahli parlimen sudah berusia, pakailah pakaian pelindung diri PPE masa bersidang. Yang penting dengar isu rakyat. Rakyat tengah susah sekarang ni. Janganlah terlalu seronok dengan kuasa, tegasnya lagi. Banyak isu atau lebih tepatnya masalah yang tidak dapat ditemui jawapan maupun tindakan apabila parlimen ditutup. Seperti kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pada 22 Februari 2021 yang lalu yang menyifatkan demokrasi negara ini telah dikafankan selepas parlimen digantung susulan proklamasi darurat. Begitu juga kata mantan Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Majlis Penasihat PKR Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Ia termasuk isu kesenjangan ekonomi, kesihatan mental rakyat, keganasan rumah tangga dan pendidikan. Katanya, ekonomi rakyat semakin terjejas, harga barangan semakin meningkat, pendapatan semakin meruncing, simpanan semakin mengering, kehidupan rakyat semakin menghimpit dan keluarga hidup sengsara. Realitinya, telah banyak ahli-ahli politik dan rakyat bersuara dengan tindakan yang dilakukan pemerintahan sekarang. Namun, adakah segalanya itu diambil peduli oleh mereka atau ia sekadar di angin lalu? Barangkali dan boleh jadi inilah jalan pencerahan kepada menukar kepimpinan yang ada kini. Kita sebagai rakyat terus patuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Duduk di rumah, teruskan peperangan kita menghapuskan pandemik yang melanda ini. Rasional dan jalan terbaiknya ialah kita semua perlu melihat bagaimana untuk menghadapinya ke arah lebih baik dan memastikan kes baru tidak terus meningkat hari demi hari. Ayo teruskanlah doa-doa kita kepada Allah agar negara sentiasa dipimpin oleh pemimpin yang menggunakan Al-Quran sebagai panduan, agar negara ini ditadbir sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan. Terus juga kita doakan dengan sungguhnya agar COVID-19 ini segera lenyap di bumi Malaysia dan dunia, agar kita semua dapat menjalani hidup yang lebih baik sebagai hambanya yang taat. Kita masih punya kesempatan untuk merubahnya. Artikel ini telah ditulis oleh Atriza Umar, iaitu Pegawai Penerangan dan Perhubungan Pertubuhan Ikram Malaysia. Artikel ini dan tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia kini. Tulisan ini juga tidak semestinya dan tidak mencerminkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Sekian berita. Kita jaga kita lawan COVID sampai menang. Kita doakan yang baik-baik untuk pemimpin-pemimpin negara kita Malaysia. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia.